Selamat pagi semua. Okey, selamat datang kembali ke Bahasa Melayu tahun 5. Baik, muka surat 49. Kita merujuk kepada muka surat 49, di mana anda akan dikehendaki untuk tulis surat kiriman tidak rasmi selepas ini, ya. Kita akan bincangkan dulu, kemudian anda akan tulis surat ini. Baik. Format surat ini sudah cikgu share dalam video yang sebelum ini, video yang satu lagi. Jadi format tu kamu belajar, lepas tu tahu macam mana kita nak mulakan surat tidak rasmi. Okey, di mana nak letak dia punya mana nak letak alamat. Okey, alamat. Kemudian kita ada tarikh. Okey, letak tarikh dia. Kemudian bagaimana kita nak mula. Okey, bagaimana kita nak mula di sini. Kita tengok menemui sahabatku biasanya lah. Ini untuk kawan. Okey, untuk sahabat yang akrab. Yang di mana, yang bukan keluarga lah. Ingat, sahabatku biasanya untuk kawan, rakan, sebaya. Janji bukan keluarga. Okey. Jadi di sini kita mula dengan tengok terpulang kepada siapa kamu tulis. Kalau contohnya Malik di sini. Kalau Malik tu lelaki lah. Lelaki kita guna saudara. Kalau perempuan kita guna saudari. Okey. Jadi kita akan tuliskan objektif kita nak tulis surat ini. Kita mula punca kemalangan, nak beritahu tentang punca kemalangan dan sebagainya. Okey. Tolong cipta karangan anda sendiri. Jangan ikut walaupun mungkin ada contoh karangan diberi dalam video yang lepas, video sebelum ini yang cikgu share. Tolong jangan ikut bulat-bulat. Sebolehnya kita buat ikut sendiri. Masih ingat cikgu pernah ajar karangan. Setiap karangan tu kamu buat satu perenggan. Isi dia, satu isi bersama huraian dia dalam satu perenggan. Kemudian ini isi yang kedua dengan huraian dia dalam satu perenggan. Kemudian isi yang ketiga dan sebagainya. Ya. Baik, sekarang kita tengok. Tadi itu, yang tadi kan isi pertama cikgu salin saja. Cuma di sini cikgu beritahu yang mana isi penting dia dan yang mana huraian dia. Ya. Jadi anda tengok, murid-murid tengok, isi penting yang pertama yang kita nak bincangkan di sini ialah punca kemalangan itu ialah salah satu puncanya ialah siapa yang mengantuk tu. Mengantuk. Mengantuk maksudnya nak tidur lah. Mahu tidur. Jadi awak tulislah siapa yang mengantuk. Jadi mengapa berilah sedikit huraian ke. Okey, contohnya membahayakan. Okey, membahayakan siapa? Beritahu dulu. Ini ingat, bukan membahayakan orang lain saja, membahayakan diri sendiri juga kan. Lepas tu berlaku kemalangan. Mengapa? Okey, maksudnya di sini kalau mengantuk, okey, apa yang akan berlaku, dia akan membahayakan siapa dan apa, mengapa mengapa akan berlaku kemalangan. Contohnya, awak beritahulah mengapa kita akan berlaku kemalangan. Contohnya akan berlaku kemalangan, tapi mengapa? Bagaimana? Dan kemudian kita boleh beri cadangan di sini. Apa yang perlu kita buat? Ada diberi cadangan, kamu boleh cadangkan sebagai huraian dia juga. Berehat di stesen perhentian dan sebagainya. Ya. Kemudian masuk kepada isi yang kedua. Sama, isi dia satu saja. Itu isi penting, iaitu telefon bimbit. Apa kaitan telefon bimbit dengan kemalangan? Pelik kan? Telefon bimbit, apa kaitannya dengan kemalangan? Okey, sekarang tengok.
huraiannya kamu bolehlah tulis. Kenapa ada kaitan ni? Pertama dia leka. Apa maksudnya leka? Ingat tak? Leka ni cuai. Cuai. Jadi kita beritahu sebab. Mengapa telefon bimbit ada kaitan dengan kemalangan jalan raya? Okey, sebab dia cuai, mereka leka. Siapa yang leka tu? Tulis. Siapa yang leka tu? Mengapa dia leka? Sebab dia asyik bermain telefon bimbit semasa dia buat apa? Dia memandu lah. Sambil dia memandu, dia main telefon bimbit. Ataupun dia menjawab telefon. Ataupun dia apa ni? Menaip apa ni? Mesej. Menaip mesej kepada seseorang dan sebagainya. Menyebabkan, yang ini, disebabkan dia leka, menyebabkan dia kurang memberikan dia kurang memberikan tumpuan. Mengapa? Mengapa telefon bimbit ada kaitan dengan kemalangan jalan raya? Sebab telefon bimbit ni akan menyebabkan pemandu kereta tu kurang memberi tumpuan kepada jalan raya. Sebab dia sedang memandu, sepatutnya 100% tumpuan itu ada pada jalan raya, bukannya pada telefon bimbit. Okey? Dan kemudian jadi apa akibatnya? Yang akhir sekali apa akibatnya? Kalau tak beri tumpuan kepada jalan raya semasa memandu, akhirnya akan terbabas. Terbabas ni apa maksudnya? Contohnya kereta masuk ke dalam longkang parit yang besar, kereta jatuh ke dalam apa ni? Biasa yang berlakulah terbabas ni, kereta jatuh ke dalam sungai, ataupun terbabas ke jalan yang satu lagi. Maksudnya bila dia tak beri pertumpuan, kereta tu akan terbabas ke jalan sebelah. Menyebabkan kemalangan dengan kereta yang datang dari hadapan. Ini yang berlaku. Jadi awak tulislah mana yang sesuai. Kemudian, yang isi yang ketiga ni, isi penting dia, kita memandu dengan laju. Tak ada dalam kalau ikut ini Cikgu Bina isi ini untuk murid-murid. Takut murid-murid tak tahu nak bina isi sendiri kan. Jadi kalau ikut gambar tu, dia pemandu tu dia memandu dengan laju, betul tak? Ini isi penting dia. Jadikan dia ayat dulu. Jadikan dia ayat isi penting. Kemudian baru dalam perenggan yang sama, kamu huraikan dah. Huraikan. Okey. Had laju jalan ni, bagaimana? Apa yang berlaku? Bagaimana memandu had laju jalan ni ada kaitan dengan memandu dengan laju. Yang pertama, had laju jalan ni apa kaitan dia? Kita kena ikutlah. Faham? Kita kena ikut, kita perlu ikut had laju jalan yang diberi. Kalau dia suruh kita had laju jalan diberi tu 50. Pemandu tu perlulah memandu dalam had laju 50. Jangan pula memandu pada had laju 80 nanti. Jadi yang satu lagi adalah tidak sempat berhenti. Sini dia ada mengapa? Mengapa ini memandu dengan laju akan menyebabkan kemalangan jalan raya? Sebab pertama dia tidak sempat untuk berhenti kalau contohnya ada anjing ke, tiba-tiba kucing ke, anjing ke atau apa-apa yang berlaku di hadapan keretanya, dia tidak sempat untuk berhenti sebab terlalu laju. Jadi ini yang akan menyebabkan kereta itu sekali lagi akan sama ada dia terus
berlanggar dengan kereta di hadapan ataupun berlanggar dengan anjing atau kucing itu, ataupun dia terbabas ke jalan yang dia terbabas ke jalan sebelah, ya, ataupun masuk ke dalam longkang dan sebagainya. Dan jadi akibatnya ialah biasanya kalau kemalangan yang melibatkan pemanduan yang laju ini biasanya mengakibatkan kematian. Kebanyakannya mengakibatkan kematian. Okey, ingat Jadi itu sebabnya kita tak boleh memandu dengan laju. Sebab ada kebanyakan kemalangan yang berlaku kalau memandu dengan laju ni, orang yang berada dalam kereta tu akan terhempas keluar dari kereta. Akan terkeluar dari kereta bila berlaku kemalangan. Jadi ingat-ingat, jangan memandu dengan laju. Okey, yang keempat. Ini kita tambah sendiri. Dia tak ada dalam buku tu kan. Jadi cikgu tambah lagi. Tambah satu lagi supaya kita boleh tulis dengan lebih bermakna, lebih banyak isi. Ya. Jadi isi yang keempat cikgu bentangkan di sini ialah tanda jalan raya. Okey. Apa kaitan tanda jalan raya ni? Yang pertama ialah ini bagaimanalah. Ingat huraian biasanya kita tertaluk kepada dua soalan, bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa. Jadi apa kaitan tanda jalan raya ini dengan kemalangan jalan raya? Pertama, tidak ikut. Pemandu tidak ikut tanda jalan raya. Itu yang pertama. Kenapa dia tidak ikut? Mengapa? Mengapa pemandu tidak mau ikut tanda jalan raya? Contohnya jalan tu tak boleh masuk. Dia masuk juga. Tempat ini tidak boleh berhenti. Dia berhenti di sana. Tunggu orang. Ada jalan yang sehala. Dia buat macam jalan dua hala. Jadi macam-macam berlaku. Jadi mengapa? Kita kena huraikan mengapa pemandu tidak ikut tanda jalan raya. Yang pertama ialah sebab degil. Pemandu tu degil. Tak mahu ikut. Dialah yang jadi samseng jalan raya kan. Kita ada gangster samseng jalan raya. Dia degil. Kemudian satu lagi alasannya ialah sebab pemandu tu kurang arif. Apa maksudnya kurang arif? Kurang tahu, tidak faham tentang tanda jalan raya ni. Bila kita ada tanda jalan raya, maksudnya tanda saja yang ada. Okey? Ada gambar, ada nombor pada tanda jalan raya tu, dia tidak ada penerangan. Faham tak? Dia tak ada penerangan. Jadi ada yang dia tak faham maksud. Contohnya ada manusia seorang, apa maksudnya manusia seorang berjalan kaki tu? Boleh berjalan ke tak boleh berjalan? Dia tidak faham maksud itu. Jadi ini yang kita katakan kurang arif. Okey? Boleh faham semua? Jadi cikgu sudah terangkan di sini, kamulah yang akan tulis ikut bahasa anda sendiri. Ikut bahasa murid-murid sendiri, kamu tulis. Bagi murid yang lemah, cikgu tak minta awak buat ayat panjang-panjang. Buat ayat pendek-pendek. Buat ayat. Cukup. Lepas tu gabung dia jadi satu perengan. Faham? Dan seterusnya, kita bincang sedikit tentang penutup. Jadi ingat yang tadi tu, pendahuluan sudah ada kan? Dalam gambar tadi tu, pendahuluan sudah ada. Tapi tak ada penutup. Jadi kamu kena bina sendiri penutup tu. Jadi apa yang ada dalam penutup nanti? Contohnya, awak minta lah pemandu berhati-hati semasa berada di jalan raya. Perlulah ikut peraturan. Peraturan apa? Jalan raya lah. Peraturan jalan raya lah tu. Kemudian boleh gunakan
Kalau boleh, gunakan peribahasa. Cikgu dah bagi ni. Dah beri ni. Biar lambat asal selamat. Ini peribahasa. Macam mana kamu nak guna peribahasa ini? Ini terpulang kepada murid-murid sekalian. Murid-murid fikirlah macam mana nak guna dia. Faham? Okey? Jadi itu sahaja penerangan cikgu. Murid-murid boleh mula tulis surat kiriman tidak rasmi sekarang. Terima kasih.